Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Zuriantino Azim Muhammad Nafi dalam program Productivity Champion Talk edisi Negeri Pahang. Perbadanan Produktiviti Malaysia telah diberi mandat di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk memperkenalkan pendekatan Behavioral Insight kepada sektor awam. Pendekatan Behavioral Insight ini bertujuan membantu pembuat dasar dan pengawas selia dalam merangka serta melaksanakan dasar dan peraturan agar dapat mendorong rakyat dan peniaga membuat keputusan yang lebih baik. MPC Pahang dengan kerjasama Lembaga Pembangunan Tioman dan Bank Simpanan Nasional telah melaksanakan program Cashless at Tioman menggunakan pendekatan Behavioral Insight bermula pada tahun 2022 dengan jayanya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan Productivity Champion Talk oleh Yang Hormat Datuk Haji Idrus bin Yahya, Pengurus Besar Lembaga Pembangunan Tioman yang akan berkongsi mengenai program Cashless Society di Pulau Tioman. Jom kita saksikan. And last but not least, from Tioman Development Authority, Datuk Haji Idrus bin Yahya. Ladies and gentlemen, these are the leaders and practitioners who have unwavering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam produktiviti dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke siri Productivity Champion Talks edisi MPC Pahang pada kali ini. Okey, so Datuk, tahniah masih belum terlambat lagi untuk saya ucapkan tahniah kepada Datuk kerana dianugerahkan Productivity Champion pada persidangan Behavioral Insight baru-baru ini pada 30 Julai kalau tak silap saya tahun 2024 yang telah disampaikan sendiri oleh YBM MITI iaitu Datuk Seri Utama Tengku Zafrul. So tahniah Datuk kerana bersama-sama dengan MPC lah dalam mempromosikan program peningkatan produktiviti melalui Behavioral Insight. So MPC Pahang kami amat gembira lah kerana ada wakil daripada Pahang sendiri, daripada Lembaga Pembangunan Tioman yang menerima anugerah yang berprestij ini. Okey, terima kasih di atas usaha bersama dengan MPC kerana telah memberikan ruang kepada Lembaga Tioman untuk bersama dalam meningkatkan produktiviti di Negeri Pahang. Okay. So hari ini Datuk, kita nak korek lah sikit rahsia kan bila dah berjaya dah jadi Productivity Champion ni, kita nak belajarlah daripada pengalaman Tioman sendiri, bagaimana mengaplikasikan Behavioral Insight ataupun in short kita panggil BI lah kan. Kita tahu sesuatu perubahan kalau kita nak laksanakan tu kadang-kadang tak semua yang on board dengan kita. Ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju. So macam di Tioman sendiri kan, macam mana Datuk nampak penerimaan penduduk Tioman sendiri apabila kita introduce daripada tunai kepada tanpa tunai ataupun cashless society, bagaimana penerimaan mereka pada peringkat awal ataupun selepas itu? Silakan. Okey, terima kasih. Pertama sekali semasa kita melaksanakan apa-apa saja program di Pulau Tioman, kita mengambil kira pandangan penduduk dan juga kehendak daripada penduduk dalam melaksanakan sesuatu acara ataupun aktiviti ataupun program yang kita nak laksanakan. Jadi dalam pelaksanaan penyelesaian Cashless Society yang kita perkenalkan di Pulau Tioman pada tahun 2022 dan dilancarkan pada tahun 2023, kita mengenal pasti apakah kehendak ataupun masalah yang sedang kita hadapi di sana. Yang pertama sekali kita melihat kepada kedua-dua sudut. Bukan sahaja kepada sudut penduduk tetapi juga kepada sudut Lembaga Tioman sendiri, kepada agensi-agensi yang berkepentingan di Pulau Tioman. Jadi dalam tahun 2022 kita telah memperkenalkan Cashless Society untuk Pulau Tioman dengan dua matlamat. Yang pertama sekali untuk keselamatan keuangan, iaitu bagi pihak bank sendiri, dan juga keselamatan keuangan kepada pihak pelancong yang datang ke Pulau Tioman sebagai pelancong dan banyak aktiviti melibatkan air dan juga di daratan. Dan yang keduanya ialah kita melihat kepada peranan penduduk dan juga peniaga sendiri, bagaimana mereka ingin memastikan bahawa mereka mendapat pendapatan yang lebih lah. Jadi apabila kita melihat kaedah yang kita nak laksanakan ialah kita menggalakkan pembayaran tanpa tunai, iaitu dengan tanpa tunai pelancong boleh berbelanja dengan lebih tinggi. Dan yang keduanya kita melihat kepada peniaga, kita nakkan peniaga ini mempunyai akaun di dalam sistem keuangan mereka.
Jadi ramai sekarang ni penduduk ataupun peniaga di Pulau Tioman masih lagi menggunakan kaedah tunai. Jadi mereka tidak mempunyai sistem perakaunan yang proper. Jadi apabila tidak ada sistem perakaunan yang betul, mereka susah untuk mengembangkan perniagaan dan juga kurang dapat pinjaman daripada bank kan. Jadi ini masalah yang kita hadapi. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat apabila kita nak melancarkan cashless, kita melihat masalah dari segi internet line. Jadi kita gabungkan semua ni, kita buat satu pertemuan dan kita melihat apa masalah mereka. Jadi di sinilah kita dapat menyelesaikan dan kita lakukan secara bersama di antara agensi, lembaga Tioman dan juga penduduk. Okey. Okey, terima kasih Datuk. So kita nampaklah, maksudnya walaupun kita start dengan cashless kan, cashless society, tapi dia punya orang kata engagement tu dia across kan, across agency, across, yelah kita on board juga bank dengan kita kan, supaya sama-samalah kita boleh menjayakan program cashless ni. So macam di Tioman sendiri kan, bila kata nak start cashless society ni, of course salah satu halangan dia adalah behavior sendiri kan, behavior penduduk yang mana mereka dah biasa dengan tunai kan. Kalau kata diorang buka perniagaan pagi, petang tu diorang nampak sederap duit tunai. But now bila kita tukar kepada cashless, duit tu dah tak ada. Tunai di tangan tu tiada lah, duit tu insyaAllah ada dalam bank kan. Okay, so macam mana Datuk nampak, macam mana kita nak nudge ataupun nak encourage lah penduduk ni untuk diorang bertukar daripada tunai ni kepada tanpa tunai ataupun cashless. Sebab kita nak jadikan cashless society di Tioman kan. Itu adalah bukan cabaran kepada kami lah. Yang pertama sekali, kita dah biasa dengan tunai, kita dah biasa nampak duit. Betul. Ya? Buka aja nak dapat duit. Bila nak menggunakan sistem tanpa tunai ni, automatik dia akan rasa takut. Dan yang keduanya kepercayaan. Mereka ragu-ragu sama ada duit tu masuk ke dalam akaun mereka ataupun tidak. Jadi ini merupakan gangguan ataupun halangan kepada kita lah. Jadi sebab itu kita melihat apa masalah mereka dulu. Jadi bila kita melihat masalah yang pertama sekali, mereka keraguan kepada mereka. Jadi kita perkenalkan apa bank yang kita ada kat sana. Jadi mereka boleh lebih yakin. Sebab itu kita memperkenalkan dalam cashless society, walaupun kita banyak medium pembayaran tanpa tunai, tapi kita ketengahkan Bank Simpanan Nasional atau BSN. Kenapa kita ambil BSN? Sebab kita nak tarik keyakinan penduduk. BSN dah ada di Pulau Tioman sejak tahun 2006. The only bank ya Datuk? Ya, the only bank dan the only ATM machine yang ada di Pulau Tioman. Jadi ini adalah apa yang kita bawa. Jadi apabila kita bawa BSN, kepercayaan mereka kepada bank dah ada. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak meninggalkan medium pembayaran cashless yang lain. Jadi kita nak tarik dulu keyakinan mereka mengenai dengan kaedah pembayaran tanpa tunai yang kita bawa bersama bank yang besar. Itu kaedah pertama yang kita kemukakan lah. So, jadi di sinilah kita letakkan motivasi mereka dan kita juga berbincang dengan pihak bank bukan setakat untuk mereka membayar tanpa tunai. Tapi kita nak bawa lebih banyak kemudahan-kemudahan yang boleh ditawarkan oleh bank kepada penduduk Pulau Tioman untuk mereka lebih maju pada masa hadapan. Seperti mana kita tetapkan syarat, okey, kalau boleh kita adakan cashless ni, kita nak semua peniaga beraccount. Bila dah beraccount, kita nak bagi pinjaman microkredit ni dengan lebih mudah. Jadi kita letakkan sasaran sekurang-kurangnya 10 peniaga di Pulau Tioman ni mesti dapat microkredit. Itu kita punya pendekatan. Jadi bila kita bagi program-program begini, mereka mendapat satu motivasi lah untuk melaksanakan ataupun membuka akaun bagi cashless society. Alright, okay. So maksudnya of course lah cabaran mesti ada kan Datuk kan, penerimaan daripada penduduk semua. So keyword yang saya dapat tadi Datuk cakap trust, keyakinan kan. So kalau orang tu dia nak berubah, dia mesti ada satu trust. Macam di Tioman you all pilih BSN. Sebab benda tu memang dah nampak kan di Tioman ada BSN, ada office dia, ada ATM machine dia. So kat situ beri keyakinan lah kepada penduduk. So macam Datuk cakap tadi kan, macam kata ada 10 yang diberi kan, at least ada 10 yang mendapat pinjaman mikrokredit. Adakah
pencapaian itu yang kita sasarkan. Adakah dia mencapai pada tahun ini ataupun tahun lepas ke? Untuk 2010? Jadi alhamdulillah apabila kita dah ada sistem perakaunan kepada industri ni, jadi bank senang untuk memproses. Sebelum ni memang agak susah lah, kalau nak buat pinjaman memang susah. Tapi melalui program kita ni kita telah dapat 9. Mana 9 pengusaha telah mendapatkan mikrokredit bernilai 169,000. Jadi ini sasaran kita hanya 10. Jadi kita dah dapat 90%. Ini adalah pada peringkat awal. Jadi kita nakkan perkara ini berlarutan ataupun sentiasa ada tawaran-tawaran atau kemudahan ini kepada penduduk Tioman pada tahun-tahun mendatang. Jadi ini adalah bagi memastikan bahawa perniagaan kita sentiasa maju. Itu kedekatan kita lah. Dan kita juga minta ataupun mohon daripada pihak bank sendiri mempromosikan Tioman. Yes. Bukan setakat kita bagi kemudahan tu, tapi kita tengok ke arah yang lebih jauh, iaitu bagaimana kita nak memastikan peniaga kita maju kalau pelancong tak datang. Jadi dengan cara yang kita buat ialah kita nak jadikan rakan bank kita ni sebagai rakan strategik kita memasarkan. Jadi sebab itu dalam program kita jadikan BSN juga sebagai rakan marketing untuk Pulau Tioman. Jadi bila dia memasarkannya melalui kaedah dan cara mereka sendirilah, iaitu apabila mereka bersetuju untuk mengeluarkan kad debit secara khas kepada penduduk-penduduk membuka akaun dengan kad kredit berlatar belakangkan Pulau Tioman. Jadi ini adalah dari segi marketing pula. Jadi apabila kita masukkan marketing dalam ni, kita nampak dari segi penduduk, dia nampak kesungguhan. Kesungguhan lembaga Tioman, kesungguhan bank untuk menjayakan program ni. Jadi mereka lebih senang untuk menyahut cabaran ataupun program yang kita laksanakan. Inilah BI yang kita masukkan di dalam program bersama dengan penduduk di Pulau Tioman melaksanakan program Cashless Society. So daripada BSN, siapa lagi rakan strategik Tioman dalam menjayakan Cashless Society? Okey, dalam menjayakan program ni, lembaga Tioman kita tidak dapat melaksanakan, bukan kita kepakaran kita dalam bidang-bidang tertentu. Sebab itu kita bersama dengan pihak MCMC, iaitu untuk memastikan bahawa sebelum pelaksanaan kita dan juga semasa pelaksanaan Cashless Society, capaian internet kita berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan bagi seluruh kampung. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan baik. Dan juga kita bekerjasama dengan MPC sendiri. Terima kasih MPC kerana telah memberikan motivasi dan kursus yang khusus kepada penduduk dan juga peniaga. Mereka memahami. Jadi yang meyakinkan mereka bukan daripada kami. Dia nampak daripada pihak ketiga. Jadi yang tidak berkepentingan dalam sesuatu perkara. Kalau bank saja yang bagi, dia nampak macam bank ni ada interest dia ni. Memanglah ada interest pun. Tioman pun ada interest dia. Tetapi bila pihak ketiga bagi, dia cakap, oh ini mesti kepentingan negara. Jadi ini adalah indahnya usaha yang kita laksanakan. Begitu juga dengan penyertaan pihak bank negara dan sebagainya, AKPK dan sebagainya memberi bantuan. Bukan sahaja setakat untuk pinjaman, tetapi bagaimana kita nak menguruskan kewangan, literasi kewangan di Pulau Tioman sendiri yang melibatkan penduduk, belia, peniaga dan juga pelajar sekolah. Okey. Terima kasih Datuk. Okey, saya pun tadi kan saya pun dapat juga sedikit maklumat lah. Baru-baru ni TDA juga dianugerahkan di bawah anugerah pelancongan kan, sektor pelancongan, yang mana cashless ni salah satu inisiatif lah yang di-highlightkan oleh Kementerian Pelancongan. So tahniah sekali lagi kepada Datuk dan juga TDA. So macam kalau Datuk lihat lah kan, sekarang ni kita dah bermula tahun 2022 ataupun tahun 2023 dengan cashless kan. So untuk masa akan datang, bagaimana Datuk associatekan cashless society yang kita buat ni dengan orang kata kejayaan ataupun dalam bentuk impak. Apa impak dia kepada penduduk, kepada peniaga ataupun kepada pelancong sendiri yang datang ke Pulau Tioman? Okey, kalau kita lihat, tadi terima kasih ya sekali lagi kita dapat anugerah champion. Satu MPC, yang kedua anugerah pelancongan di peringkat kebangsaan mengenai dengan komuniti ya. Itu kita melaksanakan cashless ni diiktiraf oleh pihak Kementerian Pelancongan sendiri. Kita nak tengok dari segi Kementerian Pelancongan. Dia tengok apa? Dengan Cashless Society, sebenarnya kita dapat meningkatkan perbelanjaan pelancong. Walaupun pelancong tu tak ramai masuk. Katakan sekarang ni jumlah pelancong 100,000 tahun A,
tahun kedua pun 100,000. Tetapi pada tahun kedua, mereka meningkatkan perbelanjaan mereka sehingga 5 juta setahun disebabkan oleh mereka mudah nak membayar. Jadi ini adalah kepentingan dalam industri pelancongan. Bukan ramai orang datang tetapi berbelanja lebih. Jadi kaedah ataupun kaedah yang kita laksanakan melalui cashless society ini telah mendapat pencerahan. Jadi berdasarkan kepada apa yang kita jalankan sekarang ni, kita telah dapat melihat mengenai dengan kejayaan yang kita laksanakan di Pulau Tioman tu, di mana peningkatan keuangan yang masuk ke dalam sistem perbankan. Pada tahun 2022, sistem keuangan atau banking kita yang ada di Pulau Tioman tu hanya menerima ataupun transaksi je berjumlah lebih kurang dalam 11 juta. Tetapi selepas kita melaksanakan cashless society, peningkatannya telah meningkat kepada 17.0 juta. Mana ada 6 juta. 6 juta duit masuk di dalam sistem pasaran ataupun sistem perbankan. Kenapa? Sebabnya kita dah melihat bahawa ramai pengusaha, peniaga telah membuka akaun dan semua keuangan dia masuk dalam sistem keuangan. Dalam perbankan. Jadi inilah yang kita nak. Jadi dengan harapan itu mereka akan dapat menguruskan keuangannya dengan lebih baik. Yang keduanya, kita tengok ramai penduduk. Penduduk di Pulau Tioman ini telah membuka akaun bank. Sebelum ni mereka pakai cash saja. Tapi bagi tahun 2023 sehingga Jun ni, kita dah mula buka akaun di bank simpanan nasional itu sebanyak 503 akaun baru. Akaun baru ya. So ini adalah kejayaan-kejayaan yang kita ini juga lihat. Sasaran juga kan Datuk kata nak tambah kan, lebih ramai orang ada akaun kan. Ya, inilah so, ini pun sebab kita nak mencapai jugalah sasaran kan. Kita dah lebih daripada apa yang sebab penduduk Tioman tak ramai, 3,500. Kalau mak ayahnya yang dah tua separuh, belia separuh. Jadi yang sebenarnya yang boleh buka akaun ni tak ramai. Jadi 500 daripada 3,000 ni pada saya tinggilah. Begitu juga dari segi kita lihat kepada bank sendiri, pemasaran dia. Kalau sebelum ini mereka melaksanakan ataupun mereka kegunaan kad mereka hanya 34%, yang lain tu oleh MAP. Tetapi sekarang ni mereka telah meningkat ataupun menguasai pasaran sebanyak 72%. Maknanya peningkatan sebanyak 38% dalam masa setahun sahaja. Begitu juga dari segi Lembaga Tioman. Lembaga Tioman meletakkan sasaran supaya cashless ni dapat membantu pengurusan kewangan dan masa yang lebih baik. Jadi kalau kita melihat kepada sistem kita, daripada tahun 2022, pembayaran tambah tunai hanya 86%. Sekarang ni kita dah mencapai 97%. Hanya ada 3% saja dari segi jumlah. Kemudian dari segi unit ataupun jumlah orang yang datang, sebelum ni hanya 54%. Sekarang ni kita dah meningkat kepada 76% yang menggunakan cashless. Jadi inilah harapan kita supaya menjelang tahun 2026 kita dapat 100% menggunakan cashless dalam pembayaran cukai taksiran, lesen dan sebagainya. Dan melalui cashless juga, sasaran kami di Lembaga Tioman ialah akan mengurangkan tunggakan cukai, tunggakan lesen dan sebagainya disebabkan oleh mereka mendapat keuntungan yang lebih besar dan mereka boleh bayar tunggakan dan sebagainya lah. Ini harapan kami lah. So sangat besar ya impak kepada kita start dengan small je cashless society, tapi impak dia meluas. Ya, maksudnya TDA pun boleh kurangkan tunggakan kan, at the same time dia indirect, bukannya secara direct kan, tapi dia ada orang kata impak yang baik lah bukan saja kepada penduduk, peniaga tetapi kepada TDA sendiri. So kalau kita lihat kan inisiatif yang dibawa oleh Pulau Tioman ni sangat baik lah. Dan orang kata kalau macam di Tioman dia start dengan BSN, tapi sekarang ni bukan BSN saja, Maps pun mana-mana saja yang boleh. Kalau kau tak silap saya, kalau ada duit now QR code yang BSN tu pun boleh guna. Boleh guna. Bukan hanya guna terminal saja kan. So itu pun salah satu orang kata inisiatif yang sangat baik yang dibawakan oleh Lembaga Pembangunan Tioman. Dan besar harapan MPC lah kan, kalau boleh cashless society ni boleh dikembangkan ke tempat-tempat lain, contohnya ke pulau-pulau lain ke kan, sebab saya pernah juga ada experience bila kita ke pulau ni kadang-kadang internet access pun tak ada. So benda-benda macam ni lah yang mungkin
mungkin kita boleh belajar daripada Tioman dan kita boleh kembangkan juga kepada pulau-pulau ataupun bukan pulau pun, mungkin tempat-tempat yang outskirt ke yang boleh kita laksanakan juga cashless society ni. Jadi saya pun di pulau sendiri, kita pun merasa sangat teruja lah apabila pihak di peringkat bank negara sendiri mengiktiraf program yang kita laksanakan. Dan kita terkejut juga sebab sekolah yang kita ada di Pulau Tioman ni sangat kecil dengan jumlah pelajarnya tak sampai 400 orang. Tetapi kita mendapat anugerah di peringkat kebangsaan di mana sekolah yang paling aktif, salah satu sekolah yang aktif mendapat penganugerahan penggunaan cashless di sekolah. Jadi ini juga merupakan satu inisiatif yang sangat besar lah. Dan juga generasi akan datang. Mana generasi akan datang yang akan menggunakan cashless. Jadi harapan kita program ini akan berterusan dan pihak yang bekerja sama dengan pihak lembaga Tioman ini akan meneruskan program-program ini untuk jangka masa panjang lah. Alright. Terima kasih Datuk sekali lagi. Saya rasa satu perbincangan yang sangat menarik dan saya rasa jika ianya boleh diperluaskan kepada tempat-tempat yang lain, lokaliti yang lain, mudah-mudahan impak daripada kata behavioral insight, cashless society ni dapat dinikmati oleh semua juga. Okey, saya rasa setakat itu sahaja perbincangan kita Datuk. Terima kasih kita punya tetamu kita pada hari ini, Datuk Idrus daripada Lembaga Pembangunan Tioman, kerana sudi berdiskusi ataupun share kita boleh katakan success story lah daripada Tioman yang mana sama-sama kita boleh belajar dan juga kita boleh manfaatkannya. So daripada MPC sekali lagi sekian, terima kasih. Terima kasih.